Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan perbincangan bab 9 dengan tajuk 9.7 iaitu isu berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Standard pembelajaran yang akan kita capai dalam perbincangan kali ini adalah untuk meramalkan kesan pengubahsuaian organ pencernaan terhadap kesihatan. Yang kedua, merangkakan isu-isu kesihatan berkaitan penyahtinjaan. Dan yang ketiga, dapat menghubungkaitkan isu kesihatan yang berkaitan tabiat pemakanan. Okey, kita bincangkan hasil standard pembelajaran yang pertama iaitu pengubahsuaian organ pencernaan ataupun kita namakan sebagai pintasan gester dan juga gastrektomi lengan. Okey, pengubahsuaian organ pencernaan atau pintasan gester ini dilakukan bagi mengatasi masalah obesiti. Okey, antara perkara yang boleh kita kawal bagi masalah obesiti yang pertama adalah untuk pengurusan diet. Okey, yang kedua, pengurusan senaman rutin, dan yang ketiga melalui rawatan perubatan iaitu melalui prosedur pembedahan. Okey, contoh prosedur pembedahan bagi orang-orang yang obes adalah pintasan gester. Okey, pintasan gester melibatkan pengecilan saiz perut dengan menggunakan pelbagai kaedah pembedahan. Okey, melalui pintasan gester, individu yang obes tadi akan berasa cepat kenyang atau hanya akan mengambil kuantiti makanan dalam kuantiti yang sedikit sahaja, menyebabkan pengambilan kalori semakin sedikit dan lebih banyak metabolisme lipid dilakukan untuk menghasilkan tenaga. Okey, so itu antara cara untuk kita atasi masalah obesiti iaitu melalui pengubahsuaian organ pencernaan. Okey, Raja menunjukkan bagaimana prosedur pintasan gester boleh dilakukan. Yang pertama, kalau kita lihat Raja ni adalah perut yang normal. Okey, so apa yang kita buat ialah kita buat pintasan, dia potong, dia bypass bahagian perut tadi. Kita ambil sebahagian kecil sahaja perut. Okey, seperti dalam Raja ni, kita ambil sebahagian kecil sahaja perut dan kita buat pintasan ataupun buat bypass, okey, di mana kita sambungkan jejunum. Okey, bahagian bawah ni dipotong bahagian jejunum iaitu bahagian kedua usus kecil selepas duodenum. So potong bahagian jejunum dan sekarang dia akan sambungkan jejunum tadi kepada bahagian kecil perut yang dipilih. Okey, so ambil tadi bahagian atas tadi, sambungkan dengan bahagian jejunum iaitu bahagian usus kecil yang kedua. Okey, dan kemudian jejunum tadi akan bersambung balik dengan duodenum di bahagian perut. Okey, selepas perut tadi. Okey, so kat sini apa yang berlaku? Kalau nampak anak panah yang warna hijau ini menunjukkan digestive jus, iaitu masih ada lagi jus pencernaan iaitu jus pankreas yang dihantar oleh pankreas ke dalam duodenum, dialirkan ke dalam jejunum dan makanan tadi daripada esophagus hanya akan memasuki perut dalam kuantiti yang sedikit sebab perut tadi telah menjadi saiz yang kecil. Okey, kemudian makanan tadi melalui jejunum, makanan tidak melalui duodenum tapi akan terus melalui jejunum. Okey, dia tidak melalui duodenum dan daripada jejunum makanan tadi akan bercampur dengan jus pankreas daripada duodenum untuk dihantar ke ileum. Okey, jadi ini adalah cara
pintasan gester dibuat, di mana sebahagian kecil perut sahaja yang diambil, yang lainnya dibiarkan. Okey, jadi kita buat pintasan di situ, okey, bypass di situ melalui jejunum tanpa melalui duodenum. Okey, so ini adalah cara yang pertama boleh dilakukan ke atas individu yang obes. Okay, dalam rajah ini menunjukkan beberapa jenis pintasan gester, okay, ataupun dengan kata lain dipanggil sebagai gastrectomy, okay, gastrectomy, okay, antaranya ialah gastrectomy lengan, okay, di mana ia dilakukan kalau lihat perut tadi, sebahagian besar perut dipotong dan dibuang, ya. Kalau untuk gastrectomy lengan, okey, sebahagian besar perut dipotong dan dibuang, hanya kita lihat dalam gambar rajah hanya sebahagian kecil sahaja perut yang tinggal. Dan prosedur ini adalah sesuai untuk individu obes yang tiada diabetes. Okay? So, tidak ada masalah komplikasi dengan masalah diabetes dia. Okey, jadi apabila perut tadi dipotong dan dibuang, individu tadi akan mengurangkan pengambilan makanan dan ia juga merasa cepat kenyang. Okey, kaedah yang kedua, gastric bypass ataupun pintasan gastrik yang kita bincang tadi dalam gambar rajah yang pertama, kalau kita lihat dia bypasskan duodenum dia. Okey, di mana perut, sebahagian kecil perut saja digunakan dan makanan terus melalui jejunum. Walau bagaimanapun jus pankreas masih lagi dihantar melalui duodenum ke dalam jejunum. Ada juga kita panggil dekat sini gastric band, okay? Di mana dia letakkan ikatkan perut tadi, okay, sebahagian kecilnya menggunakan getah ataupun band, yang ada band yang diikat kepada sebahagian kecil perut. Okey, sama juga saiz perut akan menjadi lebih kecil. Oleh itu, individu tadi akan mengurangkan pengambilan makanan dan juga kalori. Okey, so ini sesuai untuk individu yang obes tapi ia mempunyai masalah diabetes. Okey. So, usus yang dipintas akan mengurangkan penyerapan nutrien. Ini dia punya keburukan lah, sebab bila kita dah bypass ataupun dah pintas usus iaitu duodenum, jadi penyerapan nutrien ataupun pencernaan nutrien di duodenum tadi akan berkurang. Okay, so itu dua atau beberapa contoh pembedahan bariatrik, okay, yang terdapat dalam buku Bioscore kita. Okey, kesan sampingan pintasan gester untuk jangka pendek. Okay, yang pertama, individu tadi akan mendapat reflux asid. Okay. Yang kedua, merasa mual, muntah-muntah, esophagus mengembang, tidak boleh makan beberapa makanan dan juga mempunyai risiko jangkitan. Bagi jangka masa panjang, pintasan gester akan menyebabkan individu yang obes tadi mengalami pening-pening, aras gula dalam darah menjadi rendah, malnutrisi, ulcer perut dan mengalami masalah penyah tinjaan. Okay, so itulah antara kesan pengubahsuaian menggunakan kaedah pintasan gester. Okay, next, kalau kita membuang pankreas, ia juga akan memberi kesan kepada individu tersebut. Okay, proses pembuangan pankreas ini kita panggil pankreatektomi. Okay, pankreatektomi iaitu kita buang pankreas tersebut. Okay, seperti yang kita tahu, pankreas adalah organ yang akan merembeskan jus pankreas yang mengandungi enzim lipase, amylase dan juga trypsin. Okay, sekiranya pankreas kita mengalami keradangan ataupun pankreatitis, okay, yang menyebabkan rembesan jus pankreas akan
berkurangan. Okey, jadi kalau kita buang bahagian pankreas yang mengalami keradangan pankreas tadi ataupun pankreatitis tadi, kita buang pankreas tersebut, apa yang berlaku, rembesan jus pankreas berkurang menyebabkan pencernaan kanji, lipid, protein juga berkurang. Ia ini apabila kekurangan kanji, lipid dan protein, ia akan mengganggu metabolisme badan kerana kita kekurangan enzim, dan selain daripada itu ia juga mengganggu dalam perembesan hormon insulin dan glukagon, yang mana hormon-hormon ini terlibat dalam mengawal atur kandungan ataupun aras glukosa dalam darah. Okey, so kalau kita buang pankreas bermaksud kita tiada enzim amylase, lipase dan trypsin, kita juga kekurangan hormon insulin dan glukagon. Okey, yang mana akan mengganggu pengawalan aras gula dalam darah. Okey, yang ketiga, kesan pengubahsuaian organ pencernaan berlaku sekiranya kita buang batu hempedu dalam pundi hempedu. Okey, biasanya batu hempedu hadir dalam pundi hempedu tadi, dia punya kesan adalah dia akan menyumbat duktus ataupun salur hempedu, dan kita tahu pundi hempedu menyimpan jus hempedu dan akan mengalirkan jus hempedu ke dalam duodenum. Okey, so sekiranya terdapat batu hempedu, okey, bila ada batu hempedu menyumbat duktus hempedu, maka pengaliran jus hempedu ke duodenum dihalang. Okey, so tiadalah jus hempedu memasuki duodenum, dan kita tahu peranan jus hempedu adalah untuk mengemulsikan lipid, okey, kepada titisan-titisan yang kecil. Okey, sekiranya tiada ataupun kurang jus hempedu dihantar ke duodenum, maka ia akan mengurangkan proses emulsi lemak, maka ia mengurangkan luas permukaan lemak, okey, untuk tindakan lipase. Okey, makanan tidak lemak tadi tidak dapat diemulsikan menjadi titisan-titisan kecil sebab tiada jus hempedu, maka luas permukaan untuk tindakan enzim menjadi besar. Jadi kadar pencernaan lipid akan berkurang. Okey, ia melambatkan tindakan enzim lipase. Okey, so itu kesannya sekiranya kita buang, sekiranya terdapat batu hempedu dalam pundi hempedu. Jadi kita kena buang batu hempedu tersebut daripada pundi hempedu. Dan yang terakhir, sekiranya kita mempunyai pencernaan makanan yang tak sempurna akibat pengambilan makanan yang terlalu banyak, atau kita mengambil makanan-makanan yang pedas berlemak, atau kita makan terlalu cepat menyebabkan makanan tadi tidak dapat dicernakan dengan sempurna. Okey, makanan tidak dapat dicernakan dengan sempurna menyebabkan kita mengalami ketidakhadaman makanan. So kita akan ada stomach upset ataupun sakit di bahagian perut kita, bahagian abdomen kita kerana ketidakhadaman makanan. So ini akan mengurangkan kadar hidrolisis dan juga akan melambatkan pencernaan lemak ataupun lipid. Okey, so kita ada 4 perkara yang kita bincangkan, kesan daripada pengubahsuaian organ pencernaan, iaitu yang pertama bypass ataupun pintasan gester, yang kedua kita buang pankreas, yang ketiga terdapatnya batu hempedu dalam pundi hempedu, dan ketidakhadaman makanan akibat beberapa perkara. Okey, so itu standard pembelajaran yang pertama.
Okey, kita rujuk pula uji minda 19, muka surat 169, diberi gambar rajah. Okey, rajah yang diberikan menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan manusia. Okey, dia beri gambar rajah yang mana ada bahagian perut. Okey, ni bahagian perut kita. Kemudian kita ada hati, okey, yang bersambung dengan X. Okey, dan X pula bersambung dengan duodenum dan terdapatnya pankreas juga bersambung kepada duodenum melalui salur-salur tertentu. Okey, soalannya, bincangkan apakah yang berlaku sekiranya X dibuang. So, kita identify what is X. Okey, X dalam gambar rajah ini menunjukkan rajah ataupun gambar pundi hempedu yang bersambung dengan hati dan kemudian ia mempunyai salur ke duodenum. Okey, jadi kita tahu dalam pundi hempedu, dalam X ini mempunyai jus hempedu. Okay, ada dua soalan kat sini. Yang pertama, bincangkan apa berlaku sekiranya X dibuang. Dan yang kedua, nyatakan pemakanan yang sesuai diambil oleh pesakit tersebut. Okey, kalau kita lihat bila kita buang bahagian pundi hempedu, bermaksud kita tidak dapat mengalirkan jus hempedu ke dalam duodenum. Okey, poin yang pertama kita lihat jawapannya ialah apabila kita buang pundi hempedu, X, apabila kita buang pundi hempedu menyebabkan hempedu tidak dapat disimpan. Okey, hati akan menghasilkan hempedu, kemudian hati akan menyalurkan hempedu itu ke dalam pundi hempedu untuk disimpan. Jadi yang pertama, hempedu tidak dapat disimpan. Okey, yang kedua, okey, jus hempedu tadi tidak dapat dihantar atau disalurkan ke duodenum. Okey, so tak dapat nak salurkan jus hempedu ke duodenum, maka kekurangan hempedu menyebabkan kekurangan kadar metabolisme lipid. Sebab kita tahu jus hempedu adalah yang mengemulsikan lipid. Okey, so point number 2 kita lihat dekat sini, kekurangan hempedu mengurangkan kadar hidrolisis lemak kerana lemak tidak dapat diemulsikan. Okey, lemak tidak dapat diemulsikan. Dan yang keempat, pH optimum iaitu alkali tidak dapat disediakan. Okey, sebab kita tahu jus hempedu juga menyediakan pH optimum iaitu pH alkali kepada duodenum. Okey. Okey. So itu dia punya masalah ataupun kesan apabila kita buang X ataupun kita buang jus pundi hempedu. Okey, kita telah jawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua, apakah nyatakan pemakanan yang sesuai diambil olehnya. So jawapan dia, pesakit tersebut perlu mengurangkan pengambilan makanan berlemak. Sebab makanan berlemak tadi kurang dihidrolisiskan kerana kekurangan jus hempedu. Okey, so itu cara macam mana kita nak bincang ataupun nak jawab soalan berkaitan, okey, iaitu uji minda 19. Okey, kita pergi pada standard pembelajaran yang kedua, isu kesihatan berkaitan dengan penyahtinjaan. Okey, so kita rujuk balik kepada proses penyahtinjaan. Okey, proses penyahtinjaan dibantu dengan ataupun penggerakan tinja tadi dibantu dengan pengambilan makanan yang kaya dengan serat. Okey, yang ini kita dah bincang semasa proses penyahtinjaan. Okey, pengambilan makanan yang kaya dengan kandungan serat, okey, yang terdapat dalam sayur-sayuran dan buah-buahan boleh membantu dalam proses pergerakan tinja.
Okey, di mana serat akan memudahkan pergerakan tinja dalam usus besar dan juga ini akan melembutkan tinja tadi. Okey, so dia akan menyebabkan tinja yang dihasilkan tidak kering dan keras. Okey, dia jadi lembut. Okey, dan dengan ini, dengan hadirnya serat tadi, kita dapat mengelakkan beberapa masalah seperti sembelit, kanser kolon, kanser rektum dan juga hemorroid ataupun buasir. Okey, so antara penyakit-penyakit yang boleh dielakkan. Kerana fungsi serat adalah yang pertama untuk merangsang peristalsis. Bila serat tadi terdapat dalam makanan yang tidak tercerna dalam usus besar, ia akan menambahkan isi padu makanan tidak tercerna tadi. Jadi bila isi padu dia penuh ataupun banyak dalam usus besar, ia akan menggalakkan peristalsis, iaitu pengecutan dinding otot usus besar, kolon dan juga sikum untuk menggerakkan makanan tidak tercerna tadi. Okey, yang pertama merangsang peristalsis ataupun pergerakan tinja. Yang kedua, dapat menyerap dan menyingkirkan bahan-bahan toksik. Okey, dapat menyingkirkan dan menyerap bahan-bahan toksik. Yang ketiga, dapat mengawal atur penyerapan glukosa sesuai dan amat sesuai untuk pesakit diabetes mellitus, iaitu kencing manis. Okey, dan yang terakhir, fungsi serat adalah untuk meningkatkan populasi bakteria berfaedah, iaitu probiotik di dalam usus besar. Okey, selain daripada pengambilan serat yang banyak, pengambilan air yang banyak juga akan melembutkan tinja bersama-sama dengan serat tadi. Oleh itu, ia memudahkan pergerakan tinja di sepanjang usus besar. Okey, inilah antara masalah kesihatan yang berkaitan dengan penyah tinjaan yang kita bincang tadi. Okey, apabila kita ambil serat, kita boleh elakkan sembelit, boleh elakkan buasir, hemorroid dan juga kanser. Okey, apa itu sembelit? Okey, sembelit berlaku apabila tinja bergerak terlalu perlahan melalui kolon menyebabkan air diserap semula dengan sangat banyak. Okey, sebab peristalsis perlahan. Kenapa peristalsis perlahan? Sebab kekurangan serat. Okey, jadi bila bahan makanan tidak tercerna yang memasuki bahagian usus besar tadi kurang serat, pergerakannya perlahan ataupun peristalsisnya perlahan menyebabkan tinja bergerak perlahan, jadi banyaklah air diserap semula. Kesannya, okey, sini tinja menjadi keras dan kering dan ini akan menyebabkan proses penyah tinjaan adalah menyakitkan. Okey, so dia punya cara untuk elakkan ialah minum banyak air di samping pengambilan serat yang banyak. Okey, so itulah masalah yang pertama, iaitu sembelit. Okey, masalah yang kedua adalah hemorroid ataupun buasir. Okey, di mana hemorroid ataupun buasir ini berlaku disebabkan sembelit kronik. Kronik maksudnya berpanjangan. Kalau kita biarkan masalah sembelit ini berpanjangan, ia akan menyebabkan semasa kita melakukan penyah tinjaan, tinja yang keluar akan keluar bersama-sama dengan pendarahan. Kenapa pendarahan ini berlaku? Sebab apabila tinja berada di dalam rektum, tinja tadi yang keras dan kering mungkin menyebabkan penyah tinjaan yang sakit, ia akan memberi tekanan yang tinggi ke atas salur darah di bahagian rektum dan juga dubur. So menyebabkan salur-salur darah di bahagian itu menjadi bengkak dan berlakunya pendarahan apabila tinja ditolak keluar semasa proses penyah tinjaan. Jadi buasir ataupun hemorroid akan menyebabkan tinja yang dikeluarkan bersama-sama dengan darah.
Okey, yang ketiga, okey, masalah yang berkaitan dengan sembelit juga. Okey, sembelit yang berpanjangan, ia juga akan menyebabkan pengumpulan toksik dalam bahagian kolon. Dan apabila toksik itu berkumpul, ia akan menggalakkan sel kolon untuk membahagi di luar kawal. Maksudnya mitosis tidak terkawal. Okey, so kita tahu apabila mitosis berlaku tidak terkawal, ia akan menghasilkan sel-sel yang tidak normal. Okey, dan selnya itu kita panggil tumor, yang mana akhirnya dia boleh membawa kepada pembentukan kanser kolon. Okey, so kita ada 3 isu kesihatan yang berkaitan dengan penyah tinjaan yang boleh dielakkan dengan pengambilan serat yang banyak dan juga pengambilan air yang banyak. So diharapkan pelajar dapat mengatasi ataupun dapat berwaspada tentang masalah-masalah yang berkaitan penyah tinjaan ini. Okey, kita bincang pula hasil pembelajaran atau standard pembelajaran yang ketiga, iaitu tabiat-tabiat pemakanan. Okey, kita tengok dia punya tabiat pemakanan yang baik, apakah isu yang boleh dibincangkan. Okey, apabila kita mengambil kuantiti makanan yang betul, okey, kuantiti makanan yang betul pada masa yang betul, kita akan dapat melakukan atau mempraktikkan tabiat pemakanan yang baik. Okey, antara langkah-langkah yang boleh kita buat ialah yang pertama, mestilah mengambil gizi yang seimbang dan berkhasiat. Okey, so itu cara yang pertama. Okey, yang kedua, elakkan makan makanan yang tinggi lemak dan bergula, sebab kita dah bincang dah kesannya ke atas individu. Okey, yang mana akan menyebabkan diabetes mellitus ataupun mendapat obesiti. Okey, tabiat yang ketiga, kunyahlah makanan dengan bilangan yang banyak. Okey, kunyah dengan banyak supaya makanan tadi menjadi butiran yang kecil. Sebab kita tahu semakin kecil saiz sesuatu objek, jumlah luas permukaan per isi padu ataupun nisbah jumlah luas permukaan dengan isi padu akan menjadi besar. Okey, so kita tahu bila saiznya kecil, nisbah JLP kepada isi padu akan menjadi besar. Okey, bila besar kita tahu tindakan enzim juga tinggi. Jadi makanan tadi akan dicernakan dengan cepat dan pantas. Okey. So yang berikutnya, kita hendaklah meminum air 2 ke 3 liter air sehari. Okey, iaitu air yang kosong, okey, yang tidak manis, dan kurangkan pengambilan air berkarbonat. Okey, iaitu air yang bergas, okey, yang mempunyai gas dan juga manis. Okey. Yang kelima, makan pada masa yang teratur supaya kita dapat mengelakkan masalah-masalah gastrik dan sebagainya. Yang keenam, elakkan makan makanan ringan, junk food, yang mana ia mempunyai nilai nutrisi yang rendah. Okey, so selain daripada itu, kita tahu makanan ringan juga mempunyai perisa dan pewarna tambahan yang juga merupakan bahan kimia yang boleh menggalakkan kanser. Okey, jadi elakkanlah makan makanan ringan. Okey, yang berikutnya, elak daripada makan terlalu banyak atau tidak makan langsung pada satu-satu masa. Okey, yang ini akan mengganggu tabiat pemakanan kita. Okey, seterusnya akan mengganggu kandungan nutrisi yang diperolehi oleh badan kita. Okey, yang terakhir, makan makanan yang mengandungi pelbagai nutrien, okey, dan banyakkanlah makanan-makanan yang berserat. Okey, so kita amalkanlah pinggan sihat, okey, yang digalakkan iaitu suku-suku
separuh. Okey, diharapkan dengan beberapa langkah ataupun tabiat yang kita bincangkan ini, kita dapat mengamalkan tabiat pemakanan yang baik supaya kita mengambil makanan dalam kuantiti yang betul dan pada masa yang betul. Okey, sekiranya kita tidak mengamalkan tabiat pemakanan yang baik, ia akan menimbulkan beberapa masalah kesihatan. Antaranya, ia akan menyebabkan kita berhadapan dengan reflux aksid. Okey, yang kedua, masalah bulimia. Tiga, gastritis. Yang keempat, anorexia nervosa. Kelima, dysmorphia otot ataupun bigorexia, bigorexia. Yang keenam, diabetes, ada juga masalah pika dan masalah yang paling penting kat sini, obesity. Kita bincangkan masalah yang pertama iaitu reflux acid, dikenali sebagai GERD ataupun gastroesophageal reflux disease. Masalah berkaitan gastroesophageal maknanya ni bahagian perut, gastro ni, dan esophageal ni adalah berkaitan dengan esophagus. So tengok pada rajah ni, ia berkaitan dengan masalah di bahagian sphincter ni. Sphincter dekat bahagian antara esophagus dan juga perut. Asid yang terhasil akan mengalami reflux, iaitu asid tersebut akan naik semula ke dalam saluran esophagus. Kalau kita tengok, sepatutnya asid tu berada dalam perut, tapi somehow dia reflux, ataupun naik semula ke bahagian esophagus. The backflow of acid and stomach content into the esophagus causes the heartburn. Ia akan menyebabkan kita akan merasa beberapa simptom. Antaranya kita berasa pedih ulu hati, terasa heartburn, dan kita akan merasa mual dan ada setengah tu akan muntah, sukar menelan, kerap sendawa dan juga mengalami sakit dada. Disebabkan lower sphincter tadi, otot tadi terbuka, menyebabkan asid dan juga kandungan perut tadi berpatah balik ke esophagus. Punca penyakit reflux acid adalah disebabkan otot sphincter tadi yang dekat antara esophagus dengan perut tadi tidak mengecut dengan sepenuhnya. Di mana otot sphincter ini menjadi lemah. So bila dia tidak mengecut sepenuhnya, tidak menutup bahagian laluan tersebut ke esophagus, apabila makanan telah masuk dalam perut, makanan tadi akan mengalami peristalsis. Dia akan cening berlaku, proses penggaulan makanan tersebut dengan jus gastrik yang mengandungi asid hidroklorik. So apa berlaku bila otot ini mempunyai masalah? Ia akan menyebabkan makanan dalam perut tadi akan naik ke atas semula dan masuk ke bahagian esophagus yang akan menyebabkan keradangan di esophagus. So dia akan menyebabkan esophagus irritated ataupun keradangan, dan kita akan berasa heartburn, iaitu pedih ulu hati. Sebab bahagian esophagus tidak dilapisi dengan lapisan epithelium yang ada mucus yang boleh melindungi esophagus, tak sama macam dalam perut. So asid dalam perut menyebabkan keradangan di dalam esophagus, so kita rasa sakit ataupun pedih di bahagian ulu hati. Next penyakit yang berikutnya, masalah yang berikut adalah bulimia nervosa. Ataupun dalam buku just ditulis bulimia. Bulimia ni sebenarnya masalah psikologi lah, penyakit berkaitan dengan psikologi, yang mana biasanya berlaku pada individu yang sebenarnya mempunyai jisim badannya normal, tetapi dia sangat taksub dengan pengawalan berat
badan. Okey, dia nak kawal berat badan. Dia rasa jisim badan dia tu tidak normal. Dia rasa dia gemuk dan sebagainya. Okey, walaupun sebenarnya jisim badan dia normal. Okey, jadi pengidap bulimia ni dia akan buat makan dengan banyak dan kemudian dia akan memuntahkan makanan tersebut dengan menjolok bahagian tekak ataupun bahagian esophagus tadi, masukkan tangan dalam mulut, kemudian dia jolok-jolok dan kemudian dia muntahkan balik makanan yang telah dimakannya tadi sebab dia rasa bersalah. Makan, kemudian dia terfikir, mesti nanti gemuk. Jadi dia muntahkan dengan cara menjolok tekaknya ataupun esophagus dia supaya makanan tadi muntah, dikeluarkan semula. Ataupun ada setengah itu mengambil laxatif, okey, ataupun dalam bahasa biasa ni kita panggil julap, yang menyebabkan individu tadi mengalami cerit-berit. Sama ada makanan tu berpatah balik, muntah melalui esophagus, masuk mulut dan keluar muntah balik, ataupun makanan yang dah masuk dengan banyak tadi akan dibuang dengan proses cerit-berit. So, apa yang berlaku? Perlakuan yang berterusan begini sebenarnya akan menyebabkan salur alimentari kita cedera. Okey, bayangkanlah makanan dengan asid hidroklorik tadi dimuntahkan, okey, melalui esophagus, jadi salur alimentari kita akan cedera. Okey, selain daripada itu, kita bila muntah kita akan mengalami penyahidratan, kekurangan air, juga menyebabkan ketidakseimbangan ion mineral dalam darah. So kita akan mengalami masalah nutrisi, kekurangan ion mineral dalam darah. So juga akan menyebabkan penyakit-penyakit kardiovaskular. Juga mengganggu kitar haid, mengganggu kitar menstrual dan juga akan menyebabkan kerosakan ginjal. Terdapat juga masalah berkaitan dengan gigi disebabkan oleh tabiat yang dilakukan oleh pesakit bulimia. Jadi individu ini sebenarnya mempunyai masalah psikologi. Jadi untuk cara mengatasi individu yang mengalami bulimia ni, yang pertama ialah individu bulimia ini perlu menjalani terapi ataupun berjumpa dengan kaunselor untuk membetulkan persepsi dia, mental persepsi dia tentang jisim badan beliau. Dan kemudian ia perlu berjumpa dengan dietitian untuk terapi nutrisi. So dia kena ubah balik cara pemakanan sebab dia telah mengalami masalah nutrisi. So itulah cerita tentang bulimia. Masalah yang berikutnya ialah gastritis ataupun biasa kita sebut gastrik, merujuk kepada keradangan dan juga kakisan lapisan epitelium perut oleh jus gaster kerana ketiadaan makanan dalam perut. So apabila kita makan lambat atau tidak makan pada masa yang tetap, kemudian mengambil makanan dalam kuantiti yang berbeza-beza. Yang lain, punca dia ialah pengambilan alkohol atau ubat tahan sakit, iaitu aspirin yang berlebihan. Ini akan menyebabkan perut kita menghasilkan jus gaster yang banyak. Dan kita tahu jus gaster tadi, jus gaster ataupun jus gastrik tadi mengandungi asid hidroklorik, yang akan bertindak ke atas lapisan epitelium perut. So bila tak ada makanan tapi ada jus gaster dirembeskan, ia akan merosakkan dinding perut. Dan apabila dinding perut tadi membentuk lubang, kita panggil masalah itu adalah ulcer gastrik. Bayangkan kita dapat ulcer di mulut, begitulah kita ada ulcer di bahagian dinding perut kita. So ada lubang-lubang dan lubang itu mendedahkan
menaikkan lagi perut kita kepada asid hidroklorik. Okey. So, ia sangat menyakitkan. Selain daripada punca dia yang pertama, makan lambat, kuantiti makanan berbeza-beza, pengambilan alkohol dan aspirin, stres juga boleh membawa kepada masalah gastritis. So rawatannya yang pertama, yang paling penting rawatan pada masalah ini ialah kena ambil ubat antasid. Di mana ubat antasid ini mengandungi natrium bikarbonat dan juga magnesium hidroksida yang akan menetralkan asid hidroklorik. So kalau kita tengok dekat dalam rajah ni, kita lihat ya, individu yang mengalami gastritis akan mengalami upper abdominal pain. Maknanya kesakitan di bahagian abdomen atas, abdomen yang atas ini. So dia akan menyebabkan beberapa simptoms, antaranya kesakitan tadi, heartburn, pedih ulu hati dan juga muntah dan mual. Merasa mual dan muntah sama macam simptoms reflux acid. Sebenarnya daripada masalah reflux acid dia akan membawa kepada gastritis. Masalah yang berikutnya, anorexia nervosa, juga masalah yang berkaitan dengan masalah mental atau masalah psikologi di kalangan wanita yang merasakan dirinya gemuk dan tidak menarik. So individu yang ada masalah mental atau masalah psikologi ini, dia katakan dirinya tak menarik, dia rasakan dirinya gemuk. So apa dia buat ialah dia akan mengelakkan diri dari makan. Demi untuk mencapai berat badan yang diidamkan. Ada setengah pengidap anorexia ni akan melakukan senaman yang sangat intensif, yang sangat berat walaupun badan dia telah kurus. Jadi bila melakukan senaman yang berat, excessively, kemudian tidak makan, dan ia akan menyebabkan beberapa gejala, antaranya kekurangan berat badan yang melampau. Kalau kita lihat individu dalam gambar rajah ni sangat kurus sebab berat badannya terlalu rendah, tinggal tulang dan juga kulit sahaja. Selain daripada itu, ia juga mempunyai masalah mental, emosi dan menstruasi, iaitu mengalami masalah kitar haid. Ia juga akan mengganggu fungsi jantung, sistem endokrin dan juga sistem pembiakan. So, orang-orang yang mengalami anorexia nervosa ni ada banyak masalah kesihatan. Jadi rawatan yang perlu diberikan kepada individu tersebut, ia perlu melalui sesi terapi nutrisi selepas ia melalui sesi kaunseling. Sama juga kena jumpa dengan kaunselor, betulkan tanggapan mental dia, tanggapan dia, psikologi dia kena betulkan, dan juga kena betulkan dia punya emosi. Selepas itu barulah dia pergi melalui sesi terapi nutrisi untuk menentukan diet yang sesuai untuknya. Masalah yang berikutnya adalah dismorfia otot, di mana masalah ini berlaku kepada individu yang merasakan dirinya bersaiz kecil, terlalu kurus dan tidak cukup pertumbuhan ataupun kurang berat. Sedangkan realitinya jisim badan normal. Kalau lihat gambar yang diberikan ni, realitinya dia adalah seorang individu yang tegap, yang cukup berat badan, tetapi apabila melihat di dalam cermin dia merasakan dirinya kurus, kurus dan tidak cukup pertumbuhan. Jadi apa yang mereka lakukan ialah ia akan mengamalkan rejim senaman yang intensif. Dia buat senaman yang berlebihan, angkat berat, menjalani latihan yang lasat, dan ada kalanya setengah individu ini mengambil steroid dan juga suplemen untuk membina otot. Juga masalah yang berkaitan dengan psikologi. Jadi rawatannya ialah
perlu melalui sesi kaunseling, betulkan dia punya mind setting, dan juga perlu melalui sesi terapi diet oleh dietitian. Okey, pakar-pakar nutrisi yang akan menentukan ataupun memperbetulkan diet yang perlu diambil oleh individu tersebut. Okay, the next one is diabetes, okay, yang disebabkan oleh pengambilan makanan tinggi karbohidrat dan juga makanan yang bergula. So, apabila kita mengambil makanan yang tinggi karbohidrat dan bergula, menyebabkan aras glukosa dalam darah kita akan menjadi tinggi ataupun kita panggil hyperglycemia. Dan sekiranya aras gula glukosa yang tinggi ini disebabkan oleh kekurangan insulin ataupun sel badan tidak dapat bertindak balas terhadap insulin, maka glukosa berlebihan tidak dapat ditukarkan kepada glycogen. So, masalah ini kita panggil sebagai diabetes mellitus jenis 1. Biasanya ia berlaku pada individu yang dewasa lah, sebab kita kekurangan insulin, mungkin sebab pankreasnya kurang menghasilkan insulin atau sel badan dia sendiri tidak reaktif terhadap insulin. Okay? So, kita ada satu jenis diabetes, iaitu diabetes mellitus jenis 1. Okay? Yang kedua, kita panggil diabetes mellitus jenis 2, berlaku kepada kanak-kanak atau bayi yang lahir disebabkan oleh pankreasnya gagal merembeskan insulin dari bayi lagi ataupun pada usia kanak-kanak. So, kegagalan pankreas dia rosak, gagal hasilkan insulin, maka kanak-kanak tadi dikatakan mempunyai diabetes mellitus jenis kedua. Okay. Dan sama je untuk kedua-dua jenis diabetes ini, rawatannya adalah suntikan insulin yang akan mengawal aras gula dalam darah. Okay. Yang pertama, kita kena ambil suntikan insulin. Yang kedua, kena kurangkan pengambilan karbohidrat dan juga makanan yang bergula. Ketiga, gantikan makanan tadi dengan makanan yang mempunyai indeks glycemic yang rendah. Rendah. Okay, yang keempat, bersenam dengan kerap, dan yang kelima, lebihkan minum air yang kosong yang tidak bergula. Okay, so itulah masalah yang berkaitan dengan diabetes. Okay, cuba lihat rajah ataupun gambar yang diberikan. So, apakah masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini? Okey, apakah punca masalah ini dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? So, kalau kita tengok rajah ni ataupun gambar ni, kita dapati bahawa kanak-kanak ini mengalami masalah obesiti, mengalami masalah obesiti lah, macam yang kita bincang sebelum ni pasal obesiti. Dan daripada obesiti ini dia boleh membawa kepada penyakit yang berlainan. Okey, mungkin juga menyebabkan diabetes mellitus jenis 2 dan juga mungkin juga mengatasi mempunyai masalah yang berkaitan yang lain. Okey, masalah yang berikutnya ialah PICA, P-I-C-A, iaitu gangguan psikologi pada individu, yang mana individu tadi mengalami kecelaruan pemakanan. Okey, dia mempunyai masalah kecelaruan dari segi nak makan apa. Okey, dan sebahagian besarnya dia akan memakan makanan yang tidak berkhasiat lah. Okey, seperti makan ais, makan rambut, makan kertas. Tadi kalau kita lihat gambar kanak-kanak yang obesiti tadi, dia telah mengambil satu objek yang seperti kertas, okey, dan mungkin juga ia mempunyai masalah PICA. Okey, ada juga yang makan cat, objek tajam, okey, makan logam, batu dan juga tanah serta kaca, dan ada juga yang mengambil najis. So, kat sini ada masalah gangguan psikologi, okay? Kecelaruan pemakanan. So, individu ini dikatakan mengalami PICA.
Okey, PICA, PICA. Okey, apakah komplikasi kesihatan yang boleh dikaitkan dengan PICA? So, seperti yang kita lihat tadi, senarai makanan tadi tidak berkhasiat. Malahan ada juga bahan makanan yang yang dimakan tadi mengandungi bahan-bahan yang bertoksid, okey, yang menyebabkan kerosakan otak dan juga kematian. Okey, makanan yang tidak berkhasiat tadi tidak mengandungi nutrien, okey, tiada nutrien, dan makanan tadi mungkin tidak dapat dicernakan, contohnya macam batu, logam dan sebagainya tidak dapat dicernakan menyebabkan penyumbatan salur pencernaan. So dia memberi lagi kerosakan kepada organ dalam salur pencernaan. Okey, selain daripada itu, makanan-makanan tadi mungkin mengandungi bakteria ataupun parasit yang boleh menyebabkan jangkitan. Okey, seorang individu yang mengalami PICA juga mempunyai masalah kerosakan organ seperti perut dan usus. Okey, dan yang terakhir, masalah obesiti seperti dalam gambar kanak-kanak tadi, dia mengalami obesiti, okey, yang mana ia mempunyai berat badan yang berlebihan dan berat badannya melebihi 30 BMI ataupun 20% berat badan normal. Kalau BMI yang seperti kita bincang semalam, BMI tahap melebihi 30, so individu itu dikatakan obes. Okey, so puncanya seperti yang kita bincang, pengambilan makanan berkarbohidrat dan lemak yang berlebihan selain daripada kurang bersenam. So lemak yang berlebihan tadi akan disimpan dalam bentuk tisu adipos kerana tidak dibakar sebab kita tidak bersenam atau kurang bersenam. So, kesan kepada orang-orang individu yang mengalami obesiti adalah, masalah yang pertama ialah dia akan menyebabkan lemak berlebihan dalam darah, kolesterol juga tinggi dalam darah. So, dia akan menyebabkan individu boleh mengalami diabetes mellitus tahap 2 ataupun jenis 2 ataupun jenis 1. Okey, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, yang semuanya kita panggil sebagai penyakit kardiovaskular, ada juga masalah kanser dan juga masalah pernafasan. Okey, so itu yang berkaitan dengan masalah individu yang obes. Okey, cara untuk mencegah penyakit ataupun masalah obesiti ini ialah dengan mengurangkan pengambilan makanan yang kaya karbohidrat dan juga makanan yang tinggi lemak. Yang kedua, melakukan senaman lebih kerap. Kalau individu biasa 3 kali seminggu, mungkin kita boleh bersenam setiap hari. Okey, 7 kali seminggu, senaman-senaman yang berterusan. Dan yang ketiga, elakkan makan antara sesi makan, yang mana ia akan menambahkan kuantiti makanan. Okey, so kita telah bincangkan banyak masalah kesihatan yang berkaitan dengan tabiat pemakanan yang tidak baik. Ada 8 masalah kesihatan yang telah kita bincangkan. Diharapkan pelajar mengambil iktibar daripada tabiat pemakanan yang tidak baik ini supaya kita dapat mengelakkan masalah-masalah kesihatan yang kita bincangkan tadi. Okey, kita lihat ada tugasan di soalan yang berkaitan dengan masalah ataupun tabiat pemakanan. Kalau kita lihat dekat sini, rajah yang diberikan, rajah 1.1, 1.2 dan juga rajah 1.3, menunjukkan keadaan fizikal 3 individu yang berkaitan dengan tabiat pemakanan mereka. Ini adalah soalan SPM 2009, soalan esei yang diberi markah 10. Soalannya, terangkan hubungan antara tabiat makanan dengan fizikal setiap individu. 10 markah. Ada 3 rajah dengan 10 markah. Kita agih-agihkan
penerangan bagi setiap tabiat pemakanan tersebut dengan fizikal individu tersebut. Okey, tips jawapan untuk soalan tadi. Okey, yang pertama, raja yang pertama, kita nampak kanak-kanak yang naik basikal. Jadi keadaan fizikalnya ialah individu tadi sihat atau tidak mengalami penyakit. Jadi kita nyatakan dia punya keadaan fizikal dia. Okey, so ini dia punya satu markah untuk penerangan ataupun keadaan fizikal gambar yang pertama. Okey, ini mesti satu markah. Okey, dan kita terangkanlah kenapa individu tadi sihat. Okey, kita kaitkan dengan tabiat makanan dia, iaitu kanak-kanak tadi mengambil gizi yang seimbang. Okey, yang mana ia membekalkan tenaga yang mencukupi untuk menjalankan aktiviti, dan makanan tadi mengandungi vitamin atau mineral yang mencukupi bagi mengekalkan kesihatan. Okey, so ada 3 poin dekat sini. Okey, untuk gambar yang kedua, kita kena sebut dalam rajah 1.2, keadaan fizikal individu tadi ialah ia mempunyai masalah obesiti. Satu lagi markah dekat sini, dan kita terangkanlah kenapa kita katakan individu tadi mengalami obesiti. Yang pertama dekat sini penerangan dia ialah sebab individu tadi makan secara berlebihan dan makan makanan yang kaya lipid serta karbohidrat, dan individu tadi tidak bersenam atau tidak aktif. So ada 3 poin di sini yang perlu kita berikan kaitkan dengan tabiat pemakanan seperti dalam rajah. Okey, keadaan fizikal bagi rajah 1.3 ialah individu tadi terlalu kurus atau berat badan yang sangat rendah, individu mengalami malnutrisi dan tidak mempunyai tenaga untuk menjalankan aktiviti harian. Ataupun pelajar boleh terus sebut penyakit yang dialami, mungkin penyakit bulimia ataupun anorexia nervosa. Okey, so satu markah lagi bila kita nyatakan keadaan fizikal rajah 1.3. So penerangannya ialah individu tadi takut gemuk, jadi individu tadi mengelakkan diri dari manggil makanan. Okey, ia hilang selera makan. So kalau kita lihat dekat sini, bagi setiap rajah terdapat 3 poin penerangan. Okey, 3, 3, 3. Okey, yang mana biasanya pemarkahan di sini adalah untuk keadaan fizikal. So kita labelkan sebagai F. Okey, kita ada F1, F2, okey, dan F3. Okey, so markah untuk F mesti ada 3 markah. Dan untuk penerangan dia, daripada 9 poin yang kita ada, mana-mana 7 poin. Okey, so kita boleh dapat 10 markah untuk soalan tersebut. Okey, so inilah tips jawapan bagi soalan yang berkaitan dengan tabiat pemakanan. Diharap pelajar boleh mengambil tips jawapan ini dan boleh menulis semula jawapan soalan esei ini dengan baik, olah dengan baik untuk jawapan 10 markah. Cumanya bila kita menjawab tu, kita kena sebutkanlah. Contohnya rajah 1.1 menunjukkan individu sihat. Okay, so bila kita sebut rajah itu specifically secara khusus, maka kita akan dapat markah untuk penerangan tersebut. Tapi kalau kita tidak state atau tidak nyatakan rajah yang mana, kemungkinan besar kita akan kehilangan markah. Okey, so itulah tips menjawab soalan esei bagi tabiat pemakanan. Okey, berakhirlah tajuk 9.7, isu yang berkaitan dengan masalah tabiat pemakanan dan sebagainya. Okey, so maka tamatlah bab 9. Okey, diharapkan semua video yang dikongsikan bagi setiap sub-unit bab 9 dapat memberi kefahaman kepada para pelajar.
Okey, oleh itu sehingga sehingga ini sahajalah perbincangan kita untuk bab 9. Terima kasih kerana menonton semua video dan kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.